Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini bersama saya Firdaus Selamat dalam segmen Bicara Minda. Jadi bagi yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya mohon sabit anda untuk subscribe ke channel saya. Bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak sampaikan dan nak kongsikan pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Okey, jadi hari ini saya ambil sedikit masa, saya nak berkongsi kepada anda berkenaan dengan satu laporan akhbar. Kedai BSP raih pendapatan pelaburan kasar sebanyak 19.29 bilion ringgit dalam ringgit Malaysia. Okey. Pada suku tahun pertama sehingga berakhir 31 Mac 2021, pendapatan pelaburan kasar Kedai BSP adalah sebanyak 19.29 bilion ringgit, iaitu peningkatan sebanyak 58% berbanding dengan suku tahun pertama pada tahun 2021, yang mana pada tahun 2021 jumlah pendapatan yang diraih adalah sebanyak 12.16 bilion, pertambahan sebanyak 7 bilion ringgit, hampir 7 bilion ringgit. Okey, yang mana ia disumbang daripada jumlah pendapatan daripada pelaburan sebanyak 14 bilion, simpanan tetap sebanyak 13.92 bilion, hartanah dan infrastruktur sebanyak 700 juta dan 300 juta. Okey. Kemudian di sini kita boleh lihat yang mana ada dinyatakan di sini bahawa bagi Air Lestari, bagi Air Sinar, sejumlah 50 bilion sudah dikeluarkan daripada 57 bilion jumlah pengeluaran yang diluluskan bagi seramai 6.49 juta pemohon. Jadi kita ada hampir 6.5 juta pemohon, yang mana jumlah keseluruhan pembayaran bagi Air Sinar ni adalah berjumlah sebanyak 57.97 juta, ataupun kita genapkan menjadi 58 juta. Dan juga bagi 20 bilion ringgit telah dibayar kepada 5.27 juta ahli untuk 20 bilion ringgit dibayar untuk permohonan untuk pembayaran Air Lestari yang telah pun tamat pada bulan April yang lalu. Okey. Jadi di sini ada mencerminkan komitmen Kedai BSP melindungi simpanan persaraan ahli, memelihara dan sebagainya. Okey. Jadi di sini kita melihat bahawa pendapatan bersih pada suku tahun sehingga bulan Mac 2021 pada tahun ini adalah sangat baik, sangat impresif, peningkatan lebih daripada 50% berbanding dengan tahun lepas. Jadi berbalik kepada persoalan perkongsian yang dikongsikan oleh Tengku Zafrul berkenaan dengan Air Sinar 2.0 ataupun sambungan Air Sinar bukanlah satu pilihan utama bagi pihak Kedai BSP, bagi pihak Kementerian Kewangan maupun bagi pihak Kerajaan Malaysia untuk takat ini. Tetapi saya melihat disebabkan terlalu banyak permintaan daripada 6.9 juta pencarum yang memohon untuk Air Sinar ni, ramai majoriti meminta untuk diteruskan lagi. Jadi kita ada lebih kurang 14 juta pencarum. Daripada 14 juta pencarum ni, kurang 50% yang mengeluarkan akaun satu mereka melalui program Air Sinar. Maksudnya ada sebahagian lagi yang tidak mengeluarkan. Jadi ini adalah satu yang menunjukkan bahawa Air Sinar ni sebenarnya boleh diteruskan pada pandangan saya, kerana bukan semuanya memilih untuk mengeluarkan dana caruman daripada Kedai BSP. Dan cadangan saya, jika ianya diteruskan, kerajaan ataupun pihak Kementerian Kewangan melalui Kedai BSP dan sebagainya boleh membuat pilihan bagi 6, berapa juta tadi, hampir 6 juta lebih pemohon Air Sinar ni, boleh diberikan pilihan kepada mereka, termasuk saya sendiri. Maksudnya dipilih sama ada untuk teruskan pengeluaran ataupun untuk orang kata tamat setakat apa yang diterima sehingga bayaran takhir masing-masing. Mungkin boleh diteruskan sehingga 3 bulan, sehingga 6 ataupun sehingga 6 bulan. Kerana ramai yang melihat dalam keadaan sekarang ni, ketidaktentuan pendapatan dan sebagainya, ramai yang masih mengharapkan dan berharap adanya sambungan daripada program Air Sinar. Okey. Jadi antara salah satu jawapan yang diberikan oleh Tengku Zafrul adalah dana daripada Air Sinar ni, simpanan daripada Air Sinar kita ni sebenarnya adalah untuk hari tua. Saya setuju dengan Tengku Zafrul 100%. Apa yang dijawab dan dijelaskan oleh Tengku Zafrul adalah
boleh difahami, dan saya setuju 100%. Tetapi apa yang saya lihat sebenarnya perkara ini boleh dilaksanakan selain daripada kita tengok orang kata peningkatan daripada pendapatan yang sihat oleh pihak KBSP ini. Jika ditambah dalam tempoh 3 atau 6 bulan, kosnya mungkin kurang daripada kalau kita ditambah lagi dalam tempoh 3 bulan, kosnya mungkin kurang daripada 25 bilion ribu ringgit. Okey, 25 bilion ringgit. Okey. Jadi kenapa saya kata ianya boleh dilaksanakan? Okey. Salah satu cadangan saya adalah sebenarnya dalam caruman di KBSP ini, salah satu caruman selain daripada caruman wajib yang mana kita perlu mencarum sebanyak 11% dan majikan belum membayar 15 ataupun 16%, dia juga ada caruman-caruman lain. Air suri. Lepas tu apa yang saya nak highlightkan di sini adalah kita ada satu pilihan caruman, iaitu caruman pilihan sendiri. Caruman pilihan sendiri ini maksudnya caruman ini adalah secara sukarela, yang mana pihak KBSP telah menetapkan jumlah had maksimum bagi caruman pilihan sendiri ini adalah sebanyak RM60,000 setahun. Jadi pada saya, disebabkan kebimbangan daripada kerajaan yang mana risau apabila jika dibenarkan untuk pengeluaran air lestari 2.0 ni, jadi takut pada hari persaraan kita nanti ni kita punya baki simpanan tidak mencukupi. Apa yang saya lihat adalah di dalam keadaan sekarang ni, jika kerajaan sudi ataupun pihak KBSP sudi untuk meningkatkan orang kata had simpanan jaruman bilas ini daripada RM60,000 mungkin ditingkatkan sehingga ke RM100,000, RM200,000, pasti ramai individu-individu di luar sana yang mempunyai simpanan, mereka akan beralih kepada caruman pilihan sendiri. Sebab saya melihat sendiri, seperti kita tahu, OPR rate telah turun pada tahun lepas dan tahun ni hampir lebih pada 6 kali kalau tak salah saya, dan kadar simpanan tetap di bank-bank di Malaysia adalah purata sebanyak 2%, dan KBSP masih mampu untuk memberikan dividen bagi tahun caruman 2020 sebanyak 4.95 bagi simpanan syariah dan lebih daripada 5% bagi simpanan konvensional. Jadi jika had untuk caruman pilihan sendiri ini ditingkatkan, wang yang masuk untuk caruman ni saya yakin lebih banyak, sebab banyak orang yang daripada golongan T20 ataupun M40 ataupun baki daripada pencarum yang tidak mengeluarkan air sinar ni, yang keluarkan hanya 6.7 juta kalau tak salah saya tadi. Jadi masih ada baki lagi 7 hingga 8 juta pencarum yang mungkin akan menarik mereka punya simpanan daripada institusi keuangan dan sebagainya dan diletakkan di dalam caruman simpanan di KWSP. Ini pada saya boleh membantu untuk meningkatkan lagi pendapatan daripada pelaburan semula pihak KWSP. Jadi apabila pendapatan tu boleh dijana dan pulangan tu meningkat lagi hasil daripada pelaburan ahli-ahli yang jika kita tingkatkan caruman bilan sendiri ni, jadi mungkin kerajaan boleh, pihak KWSP boleh mengekalkan dividen yang baik bagi tahun yang berikutnya. Tahun 2021 mungkin boleh kekal sekitar 4.9 hingga 5%. Jadi maksud saya di sini adalah apabila kita menjangkakan apabila keluar air sinar dan juga air lestari ini, dividen tahun-tahun berikutnya akan menurun dan mungkin akan pulih dalam tempoh 5 hingga 10 tahun yang akan datang. Tapi apabila kita meningkatkan orang kata dana bagi caruman bilion sendiri ni, kita bagi pilihan kepada pencarum untuk mencarum dengan lebih banyak lagi ke dalam akaun KBSP, jadi secara tak langsung dapat membantu pencarum-pencarum lain yang mana telah kekurangan wang akibat pengeluaran air sinar dan lestari ini mendapat orang kata hasil dividen yang lebih tinggi bagi tiap-tiap tahun yang akan mendatang. Jadi pada saya, kurang-kurangnya apabila contohnya sebagai saya sendiri, apabila saya besaran nanti, apabila saya mengeluarkan wang caruman, walaupun mungkin tidak banyak mana, tetapi setidak-tidaknya orang kata dapat membantu meningkatkan sedikit baki caruman yang telah pun dikeluarkan daripada program air sinar dan juga air lestari. Jadi sebenarnya pada hemah saya melihat perkara ini tidak mustahil boleh dilakukan, dan kerajaan pihak DBSP sendiri tidak akan mengalami, orang kata mungkin tidak mengalami pengurangan tunai yang terlalu banyak, disebabkan apabila dibukakan
dinaikkan limit bagi cawangan pilihan sendiri ni, saya yakin ramai yang akan meletakkan simpanan mereka ke dalam KDBSP, kerana setakat ini berbanding juga dengan dividen daripada ASB dan sebagainya, KDBSP adalah antara yang tertinggi. Jadi saya harap mesej yang saya cuba sampaikan ni dapat didengari sekurang-kurangnya, dan mungkin ada sedikit pertimbangan daripada pihak kerajaan, kurang-kurangnya maybe untuk meneruskan Air Cina jika tidak bagi ke semua pencarum yang seperti yang telah dilakukan seperti sebelum ni, mungkin boleh dilakukan secara bersyarat bagi mereka yang benar-benar memerlukan. Okey. Jadi itu saja perkongsian saya hari ini. Saya harap mesej yang cuba disampaikan itu jelas, walaupun mungkin sunan ayat tu berterabur sikit, tapi insyaAllah saya harap apa yang saya cuba sampaikan ini semoga dapat didengari oleh pihak-pihak yang berkenaan. Jadi itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Jika ada sebarang komen, jika ada sebarang soalan, ataupun jika ada sebarang penambahbaikan, jika saya ada tersalah perkongsian maklumat, anda boleh memberikan maklum balas kepada saya di ruangan YouTube saya ataupun di ruangan Facebook saya. InsyaAllah berjumpa lagi di akan datang. Jika ada sebarang perkembangan terbaru, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.